Assalamualaikum, saya Nur Farika binti Muhammad, pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Perakaunan semester 5, nama matrik 261138. Hari ini saya akan membentangkan sesi pengajaran saya mengenai topik nyata kewangan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kamu semua dah makan ke sebelum masuk ke kelas saya? Okay, Alhamdulillah kalau kamu semua dah makan. Okay. Untuk pengetahuan kamu, kalau kamu ambil makanan dulu sebelum masuk kelas, kamu sarapan, kamu akan lebih rasa bersemangat, minda pun jadi cerdas, mampu berfungsi dengan baik. Okay, kita mampu fokus panjang kelas. Okay, jadi saya sarankan kamu semua untuk ambil makanan dulu sebelum masuk kelas dan teruskan fokus anda dalam kelas. Okay. Hari ini saya akan sambung untuk mengajar topik-topik yang bersambung daripada topik yang lepas. Okay. Tapi sebelum tu, saya ada satu soalan nak tanya kepada kamu semua. Okay. Siapa rakan-rakan kamu yang berasal, yang mempunyai latar belakang keluarga yang join business? Okay, maknanya kalau kamu yang ada buat business, kakak kamu ke, ibu bapa kamu yang buat business. Okey, ada juga ya rakan-rakan kamu yang ibu bapanya buat bisnes. Okey, baik. Okey, apa yang kamu faham mengenai bisnes? Okey. Ya, betul. Bisnes akan ada untung dan rugi. Kadang-kadang sesuatu bisnes akan untung, kadang-kadang satu bisnes akan rugi, ya tak? Okey. Jadi sesuatu bisnes akan untung apabila syarikat ataupun pemilik itu sendiri berjaya handle bisnes tu dengan baik. Okay. Tapi kalau ada bisnes yang mengalami kerugian, bermakna ada sedikit salah dari segi mengawal bisnes tu lah. Okay. Tapi bisnes ni bagus untuk semua orang. Sama ada kita buat bisnes secara sambilan ataupun memang kita kerja dalam bidang bisnes. Okey, maknanya dia dapat menambah pendapatan kita. Okey, sebelum tu saya nak tunjuk kamu satu contoh. Di tangan saya ni ada satu contoh report ataupun lampiran yang kita gunakan dalam bisnes. Siapa dalam kalangan kamu yang pernah nampak contoh ini? Contoh laporan yang sebegini. Okey. Tadi kamu bagi tahu yang bisnes akan ada untung dan rugi. Jadi, di mana kita nak tengok bisnes kita tu untung atau rugi? Inilah salah satu format laporan yang kita gunakan dalam bisnes untuk mengetahui bahawa bisnes kita itu untung ataupun rugi. Okey. Ini adalah bukti kalau contoh bisnes kita untung. Kita akan merujuk kepada contoh format ni. Laporan macam ni lah kita akan buat. Setiap bisnes akan buat untuk menunjukkan sama ada bisnes dia orang akan untung atau rugi. Macam mana kita nak tengok? Okey. Contoh yang saya bagi ni adalah untuk ABC Enterprise. ABC Enterprise ni dia untung ke dia rugi? Okey. Ni adalah laporan untuk untung dan rugi bagi tahun sekian-sekian-sekian. Okey. Maknanya di bahagian ni dia ada tulis untung atau rugi bersih. Kalau untung, untung bersih. Kalau rugi, rugi bersih lah. Macam tu. Okey. Maknanya kat sini kita akan nampak yang bisnes kita untung atau rugi. Okey. Tapi kamu semua tahu tak yang ni dipanggil sebagai apa? Laporan ni dipanggil sebagai apa? Okey, bagus ada yang jawab ini adalah penyata kewangan. Okey. Betul, ini adalah salah satu contoh penyata kewangan bagi sesebuah bisnes. Okey. Jadi di sinilah kita akan tengok sama ada syarikat kita, bisnes kita untung ataupun rugi. Okey. Disebabkan kamu semua dah faham bisnes tu apa, ini pun digunakan dalam bisnes. Penting lah penyata ni dalam bisnes. Okey. Jadi
topik kita hari ini adalah berkaitan dengan penyata kewangan. Okey. Dan inilah yang saya tunjukkan kamu tadi. Kamu pun dapat jawab, ini adalah penyata kewangan. Okey. Saya akan teruskan dengan pengajaran lanjut mengenai penyata kewangan. Dia ada beberapa aspek yang perlu kita tahulah dalam penyata kewangan ni. Nak sedia dalam penyediaan ni macam mana. Okey. Tapi sebelum tu, saya ambil masa sikit untuk saya tampal dulu nota-nota yang saya buat. Okey, kejap ya. Okey, seperti yang kamu dapat lihat sini, ni saya dah ada buat nota ringkas dan mungkin kamu akan mudah faham dan mudah ingat dengan nota ini. Okey. Saya buat untuk tajuk yang kita belajar ini adalah penyata kewangan. Okey. Kita mulakan dengan jenis-jenis penyata kewangan. Okey. Seperti yang kamu lihat di nota ini, terdapat dua jenis penyata kewangan, iaitu akaun perdagangan dan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Okey. Ini adalah dua kategori yang dibahagikan di bawah penyata kewangan. Tapi dalam tajuk ini saya tak akan terang detail. Saya akan terang ringkas je mengenai dua akaun ni sebab nanti kamu akan belajar dengan lebih detail, dengan lebih teliti dalam bab 7. Okey. Dalam bab 7 tu kamu akan belajar macam mana nak buat akaun-akaun ni, apa format dia, okey. Jadi saya terangkan ringkas je lah akaun perdagangan dan untung rugi macam yang saya tunjukkan tadi. Ini adalah akaun untung rugi. Sama ada untung ataupun rugi, kamu akan buat format yang macam ni. Okey. Yang satu lagi adalah penyata kedudukan kewangan. Penyata kedudukan kewangan ni kamu akan tahu berapa aset kamu, berapa yang barang yang kamu ada dalam bisnes kamu, berapa hutang yang kamu perlu bayar dalam bisnes kamu. Okey, maknanya yang tu semua direkodkan dalam penyata kedudukan kewangan. Okey. Jadi dua jenis penyata kewangan adalah akaun perdagangan dan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Okey. Kamu jelas ya dengan dua ni? Okey, baik. Seterusnya, sebelum kita menyiapkan penyata kewangan ni dan ditunjukkan kepada pihak luar ke, siapa ke, pemilik sendiri yang nak tengok kan dia punya rekod kewangan, kita perlu mematuhi ciri-ciri kualitatif dalam penyediaan rekod penyata kewangan ini. Okey. Ciri kualitatif ni dia penting untuk kita ikut sebab nanti dia akan menjadi panduan kepada kita untuk menyiapkan satu penyata kewangan yang baik dan menunjukkan prestasi company yang baik dalam bentuk penyata kewangan. Okey. Ciri kualitatif ini ada dua, iaitu ciri kualitatif asas dan juga ciri kualitatif tertinggi. Okey. Ciri kualitatif asas ni, dia terbahagi pada dua juga, iaitu kerelevanan dan juga perwakilan benar. Okey, kerelevanan ni, dia apabila kita buat sesuatu laporan, sesuatu report, kita mestilah buat sesuatu yang logik dengan apa yang kita buat dalam kehidupan seharian. Contohnya, kita adalah pemilik kepada bisnes tersebut. Jadi, kita akan rekod apa yang berlaku sebenarnya dalam bisnes kita sendiri. Dia kena logik. Dia tak boleh kita letak sesuatu yang tak berlaku dalam tu. Dia akan jadi bias, dia akan jadi tak relevan lah untuk bisnes kita. Maknanya ada penipuan, macam tu. Seterusnya, perwakilan benar. Perwakilan benar ni, setiap
maklumat yang kita letak dalam penyata kewangan perlulah betul. Amount yang kita gunakan perlulah betul. Tak boleh kita letak amount yang contoh belanja kita letak kurang daripada yang berlaku sepatutnya. Tak boleh. Kita perlu selarikan apa yang kita belanja dan apa yang kita rekod dalam penyata kewangan ini. Kita kena jujur dalam membuat penyata kewangan syarikat sendiri, walaupun itu syarikat kita sendiri. Okey. Seterusnya saya akan sambung dengan ciri kualitatif tertingkat. Okey. Ciri kualitatif tertingkat ni dia terbahagi pada 4: kebolehbandingan, kebolehfahaman, kebolehsahan dan juga pemasaan. Okey. Untuk kebolehbandingan, setiap bisnes yang dilakukan, setiap hujung tahun kita akan buat report tahunan. Okay. Dalam report tahunan tu, kita akan tengoklah semua prestasi company sepanjang tahun tersebut. Jadi, setiap untung rugi penyata kewangan pun direkodkan dalam report tahunan tersebut. Jadi, kita perlu membuat penyata kewangan yang boleh dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan juga tahun-tahun akan datang. Okay, dalam bisnes ni, dia jadi normal walau tak semestinya kita akan untung sepanjang kita buat bisnes. Kadang-kadang kita akan mengalami kerugian. Jadi, apabila kita contoh pada tahun 2017, kita untung. Tapi disebabkan faktor-faktor tertentu, pada 2018 kita mengalami kerugian. Jadi kita boleh bandingkan kita punya penyata kewangan ni yang 2017 dengan 2018. Kita tengok apa kekurangan dalam 2018. Apa yang menyebabkan bisnes kita rugi. Sebab tu pentingnya kebolehbandingan dalam penyata kewangan. Okey. Seterusnya adalah kebolehfahaman. Kebolehfahaman ni setiap yang kita rekod dalam penyata kewangan ni perlulah jelas, mudah difahami. Sebab kita akan tunjukkan kepada beberapa pihak. Jadi, dia tak boleh yang terlalu complicated. Kita kena buat in short dan mudah faham. Kalau ada nota tambahan untuk setiap item-item yang kita rekod dalam penyata kewangan ni, kita boleh buat nota di bahagian belakang financial statement dalam kita punya report tahunan. Dalam penyata kewangan, just bagi yang simple, short. Okay. Seterusnya adalah kebolehsahan. Kebolehsahan ni ialah kita kenalah bagi penyata kewangan, maklumat-maklumat dalam penyata kewangan ni yang sah. Kita tak boleh reka-reka. Kita kena bagi yang betul. Lepas tu, seterusnya adalah dari segi pemasaan. Okay. Pemasaan ni dari segi masa kita rekod aktiviti-aktiviti kita dalam penyata kewangan. Aktiviti bisnes. Contohnya, kita buat bisnes pada awal kita buat aktiviti tu pada awal tahun, tapi kita nak rekod tarikh pertengahan tahun. Tak boleh macam tu. Kita kena rekod setiap yang berlaku dalam bisnes kita tepat pada waktu yang berlaku. Okay. Itulah pentingnya ciri-ciri kualitatif kebolehbandingan, kebolehfahaman, kebolehsahan, pemasaan. Jadi, ciri kualitatif ni akan membantu kita untuk menyediakan penyata kewangan yang baik dan dapat ditunjukkan dalam bentuk yang baik kepada beberapa pihak yang lain. Okey. Seterusnya, saya akan teruskan dengan penyedia dan juga pengguna penyata kewangan. Okey. Sekarang kamu boleh faham ke apa yang saya terangkan? Okey, bagus. Okey, saya teruskan dengan penyedia dan juga pengguna. Okey. Setiap kali kita sediakan penyata kewangan untuk kita tengok keuntungan dan juga kerugian bisnes kita sendiri, pasti akan ada yang menggunakannya. Okey. Dari segi penyedia, kat sini saya bagi 3, iaitu pemilik perniagaan sendiri, pihak luar dan juga pekerja sendiri. Okey.
Kalau dari segi pemilik perniagaan, kalau contoh Ali ada perniagaan kedai runcit dan dia yang akan uruskan kedai runcit dia seorang. Dia seorang je yang akan urus dari segi jualan, dari segi restock barang, semua dia yang urus. Jadi dia lah yang akan membuat penyata kewangan ni. Dia tak perlukan pihak luar ataupun siapa-siapa pekerja dia yang untuk menyediakan penyata kewangan. Okay. Seterusnya pihak luar. Contohnya, satu syarikat ni dia tak ada accountant, tapi dia perlu sediakan penyata kewangan kan untuk setiap bisnes, setiap syarikat. Jadi dia boleh upah pihak luar untuk menyedia penyata kewangan bagi syarikat tersebut. Dan juga kita boleh bagi pekerja kita sendiri yang bertanggungjawab untuk menyedia penyata kewangan. Contohnya, ada satu pekerja yang dia bekerja untuk menguruskan kewangan je. Jadi, dia adalah yang bertanggungjawab untuk menyedia kewangan syarikat tersebut. Okey. Seterusnya adalah pengguna. Okey. Seperti saya kata tadi, apabila kita sediakan, mesti ada yang guna kan? Okey. Jadi pengguna dalaman dan juga pengguna luaran adalah dua jenis pengguna yang akan menggunakan penyata kewangan setelah siap disediakan. Pengguna dalaman. Pengguna dalaman ni kita sedia maklum adalah orang yang berada dalam syarikat tu sendiri. Orang yang menguruskan bisnes tu sendiri. Seperti pemilik perniagaan, pekerja dia. Okey, pemilik perniagaan. Kenapa kita bagi tahu sebagai pengguna dalaman? Dialah yang menguruskan bisnes tersebut. Dia nak tahu untung bisnes dia berapa, kerugian yang dia alami berapa. Jadi dia adalah salah satu daripada pengguna dalaman. Pekerja, mestilah dia nak tengok syarikat yang dia bekerja tu mengalami keuntungan ke, stabil atau tak syarikat tu. Jadi pemilik dan juga pekerja merupakan pengguna dalaman untuk penyata kewangan. Okey, untuk pengguna luaran pula, contohnya pihak bank. Okey, kita ada satu syarikat dan kita nak buat pinjaman di bank. Sebelum bank tu luluskan permohonan untuk pinjaman kita, mesti dia akan minta penyata kewangan. Kenapa? Kerana penyata kewangan ni dia akan menunjukkan sama ada syarikat kita itu untung atau rugi. Kalau kita untung, jadi kemungkinan bank boleh luluskan permohonan kita. Tapi kalau kita rugi, macam mana kita nak bayar balik pinjaman yang kita buat tu kerana kita rugi. Okay, jadi pihak bank adalah salah satu pengguna luaran untuk penyata kewangan. Selain pihak bank, apa lagi? Agensi kerajaan. Agensi kerajaan yang saya sebut adalah LHDN. LHDN tu adalah dia menguruskan dari segi percukaian. Okay. Untuk melihat berapa cukai yang dikenakan kepada syarikat tersebut, dia akan menunjuk juga kepada penyata kewangan. Lagi, apa lagi? Okay. Pemegang saham. Pemegang saham yang kita tahu, dia akan membuat pelaburan dalam syarikat-syarikat tertentu. Jadi, pemegang saham akan melabur dalam syarikat yang untung, yang syarikat yang stabil. Jadi, penyata kewangan ni penting untuk pemegang saham yang dikategorikan sebagai pengguna luaran. Okey. Jadi, penyedia ada 3 contoh yang saya bagi. Pemilik perniagaan, pekerja sendiri dan juga pihak luar, dan juga pengguna terbahagi pada 2, iaitu pengguna dalaman dan juga pengguna luaran. Okey. Seterusnya, di sini saya ada bahagikan kepada 3 aspek lah, 3 bidang dalam membuat bisnes. Okey. Contoh yang pertama adalah kedai runcit. Seterusnya klinik mata dan juga koperasi kewangan. Okey. Ini adalah 3 bidang bisnes yang berbeza. Kedai runcit adalah untuk jual beli. Okey. Klinik mata dari segi servis kepada pelanggan, kan? Jual peralatan yang boleh merawat mata. Okay. Dan juga koperasi kewangan adalah untuk
pinjaman, loan kan. Okay. Jadi ini adalah contoh-contoh dokumen yang perlu disediakan dalam penyata kewangan bagi tiga-tiga aspek ni. Contohnya akaun perdagangan, akaun untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Setiap aspek yang berbeza akan mempunyai sedikit perbezaan lah dari segi penyediaan penyata kewangan ni, dari segi tiga ni. Tapi tak banyak, dia macam ada juga persamaan tapi ada juga perbezaan mengikut aspek bidang masing-masing. Okay. Sebagai contoh, saya bagi satu adalah untuk kedai runcit. Okay. Kedai runcit dia punya akaun perdagangan, dia akan ada komponen jualan bersih dan juga komponen kos jualan. Komponen jualan bersih adalah dari segi jualan dia lah. Jualan setiap hari, jualan bulanan, setahun berapa dia punya jualan. Lepas tu ulangan jualan. Lepas tu komponen kos jualan dari segi belian barang. Dia nak ada stok barang-barang kat kedai kan. Yang tu termasuk dalam komponen kos jualan. Lepas tu pulangan belian, angkutan domestik dan banyak lagi lah, inventory awal dan akhir. Okay. Seterusnya, akaun untung dan rugi bagi kedai runcit adalah hasil dan belanja. Hasil dia adalah komisen, faedah, diskaun yang diterima, macam tu. Dan juga belanja, gaji pekerja ke, nak bayar insurans ke, yang tu adalah masuk ke dalam belanja, akaun untung rugi. Okay. Seterusnya adalah penyata kedudukan kewangan. Penyata kedudukan kewangan ni seperti yang saya bagi tahu awal tadi, dia adalah untuk mengetahui kita punya syarikat tu ada berapa aset, kita punya hutang berapa, liability kan. Jadi aset, contoh dekat kedai runcit, dia ada aset kenderaan. Okay, dia nak hantar barang di sini, di situ kan. Okay. Perabot nak susun barang-barang, yang tu adalah aset. Alatan kedai, kelengkapan yang ada kat kedai tu. Okay. Liability adalah pinjaman, macam tu. Akaun belum bayar, yang tu adalah liability, hutang syarikat, hutang bisnes yang kita perlu selesaikan. Okey. Saya telah selesai menerangkan ke semua aspek untuk sesi pembelajaran hari ini. Dari segi jenis, ciri, penyedia, pengguna dan juga saya bagi 3 contoh aspek bidang bisnes lah untuk penyediaan penyata kewangan ni. Saya harap kamu semua jelas dengan penerangan saya, sebab saya dah bagi nota-nota yang ringkas tapi mencukupi untuk kamu faham dan juga kamu aplikasikan balik apabila kamu ingin memulakan bisnes nanti. Okey. Sebelum saya tamatkan pengajian dalam kelas hari ini, kita belajar mengenai penyata kewangan hari ini. Saya harap kamu semua faham dan kamu semua ingat untuk kegunaan dalam pelajaran. Ya, dalam pelajaran sendiri kamu belajar lagi kan. Dan juga kamu juga boleh guna ilmu-ilmu yang kamu dapat hari ini mengenai penyata kewangan ni dalam bisnes. Contohnya nanti kamu lepas sekolah, kamu nak buat bisnes. Penyata kewangan ni penting untuk buat bisnes. Kamu perlu belajar dengan lebih teliti macam mana nak buat penyata kewangan dalam bentuk yang lebih formal. Okey. Jadi saya harap pelajaran yang kamu dapat hari ini, kamu dapat aplikasikan apabila kamu membuat bisnes nanti, ataupun kamu tolong keluarga kamu nak buat bisnes, kamu boleh sediakan penyata kewangan untuk bisnes family kamu, ya. Saya harap semua yang saya bentangkan hari ini, saya ajarkan kamu pada hari ini mendapat manfaat dan dapat digunakan pada masa hadapan. Okey. Ada apa-apa soalan yang kamu nak tanya sebelum saya akhiri kelas pada hari ini? Okey, kalau tak ada apa-apa soalan lagi, kita sudahi sesi pembelajaran kita hari ini dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Terima kasih semua.